Oke, salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan isu pertelingkahan yang telah pun berlaku di antara Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Najib. Yang mana kita lihat apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menyenaraikan senarai apa yang Datuk Seri Najib buat sewaktu pemerintahan bersama dengan Parti UMNO, dan juga yang kita lihat apa pula komen daripada Datuk Seri Najib untuk membidas kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi pada pandangan saya, dari sisi saya lihat, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sendiri mencari masalah kerana waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin dibuang daripada kerajaan sewaktu menjadi timbalan Perdana Menteri waktu itu, beliau kembali ke arena politik apabila bersama dengan Pakatan Harapan. Di sini kita lihat sewaktu bersama dengan Pakatan Harapan, Tan Sri Muhyiddin Yassin tak menyebut pun kerajaan Melayu Islam, tak menyebut pun ini masalah. Tetapi apabila beliau sudah pun mendapat satu kuasa dan merasakan bahawa beliau boleh menjadi Perdana Menteri, maka beliau telah pun mengkhianati kawan-kawan sendiri. Ini adalah jelas yang rakyat lihat. Jadi apapun yang Tan Sri Muhyiddin Yassin nak perkatakan, yang dilihat oleh rakyat adalah seperti itu. Jika Datuk Seri Najib nak membidas bagaimanapun, pada pandangan saya, kalau dia nak bersalah ataupun tidak, namanya kalau orang parti kalah, yang mana boleh pula masuk semula menjadi kerajaan, memanglah mereka mahu, kerana kekuasaan itu penting. Jadi apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menunjukkan plan yang ada hari ini, untuk mereka bergabung, konon-kononnya menubuhkan kerajaan Melayu Islam, maka diterimalah oleh UMNO dengan pas kerana mereka ini adalah parti yang kalah. Jadi apa yang masalahnya hari ini adalah masalahnya daripada kerakusan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri, yang mana sebelum itu pun telah dikritik oleh bekas Perdana Menteri kita, iaitu mantan Perdana Menteri kita, Tun Abdullah Ahmad Badawi, pun mengkritik Tan Sri Muhyiddin Yassin seperti mana saya sebagai rakyat ini kritik. Jadi apa yang berlaku ini adalah disebabkan oleh kerakusan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan pemimpin-pemimpin bersatu. Jadi UMNO hanya ambil kesempatan kerana mereka kalah, dan yang penting mereka jadi kerajaan, dan akhirnya mereka jadikan kerajaan yang ada hari ini bertujuan untuk menjatuhkan dulu Pakatan Harapan. Apabila mereka dah berjaya memasuki kerajaan, maka mereka berjaya lah pula menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana kita lihat hari ini. Inilah yang berlaku, yang mana kalau nak disangkal oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, memang Tan Sri Muhyiddin Yassin telah juga melakukan kesalahan kepada rakyat Malaysia ni, kerana mandat itu. Jika Tan Sri Muhyiddin Yassin nak menceritakan tentang isu kluster mahkamah, isu mereka-mereka yang bersalah, isu parti UMNO ni corruption lah, ataupun parti salah guna kuasa ke, itu kesalahan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dah tahu kenapa nak bergabung dengan mereka. Dan jika kluster mahkamah ini tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka tidak cukup majoriti Tan Sri Muhyiddin Yassin nak jadi Perdana Menteri. Untung saja boleh menjadi Perdana Menteri 17 bulan. Cuba kluster mahkamah tu memberi peluang hanya 3 bulan waktu itu. Jadi ini adalah jelas yang mana pada saya sebagai rakyat mengkritik kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini bolehlah bercakap, sebab beliau rasakan bahawa beliau ada di landasan yang betul. Tetapi hari ini juga rakyat sudah faham, rakyat sudah tidak bodoh, dan rakyat sudah boleh bersuara seperti mana saya lakukan di media ini, bahawa ini pandangan saya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin ini kerana pengkhianatan yang telah dilakukan bersama dengan PH. Lepas itu mula nak menjual DAP, yang waktu kamu bergabung, yang waktu kamu dijatuhkan, lepas itu orang pertama kamu cari adalah parti DAP. Lepas itu kamu kata tidak nak bersama DAP, nak menubuhkan kerajaan Melayu Islam. Akhirnya yang jatuhkan kamu sendiri adalah mereka-mereka yang ada dalam kerajaan itu lagi. Jadi ini yang berlaku. So saya lihat dari sisinya, porak-poranda politik negara kita ini adalah kerana elit-elit politik seperti mereka-mereka yang berada dalam parti bersatu hari ini, yang mana kita tahu mereka-mereka yang berpaling tadah dengan parti mereka sendiri, seperti mana yang kita lihat ahli parlimen daripada PKR yang melompat
Yang mana juga selepas itu seorang lagi kata melompat. Ini adalah hasil daripada satu tindak politik yang tidak menguntungkan kepada rakyat. Yang menerima balasan yang teruk adalah rakyat. Kerana kita tahu waktu mengambil alih kerajaan itu, pandemik dalam negara kita ini baru saja bermula. Dan lepas beliau ambil, ketidakstabilan politik itu berlaku. Serta hari ini kita juga berada dalam krisis ekonomi. Yang mana lagi kita tahu, kita pula dihimpit dengan inflasi. Apakah Tan Sri Muhyiddin Yassin melihat rakyat ini senang, gembira? Beliau rasa apa yang rakyat rasa? Beliau tahu tak macam mana penduduk di Sabah Sarawak memakan gaji yang di bawah 2,000? Bagaimana penduduk orang-orang yang ada seperti rakyat biasa itu yang bekerja memungut sampah ataupun yang berbagai-bagai ini, peringkat bawah ini. Jadi politik yang beliau buat ini, beliau mengaut keuntungan berbilion-bilion daripada hasil yang beliau buat. Kita rakyat yang menderita. Jadi kenapa beliau nak menyokong lagi apa yang ada hari ini? Jika beliau bertelagah dengan kluster mahkamah, bertelagah dengan parti yang beliau katakan korupsi, silalah keluar, tarik sokongan. Tidak payahlah nak menyangkal 1-2 orang tu. Kerana mereka ini adalah orang kuat parti mereka. Jadi tidak perlu Tan Sri Muhyiddin Yassin nak bertolak dalih, nak menunjuk kepada rakyat bahawa di PRN negeri Johor ini, bahawa parti bersatu itu, bahawa Perikatan Nasional mereka itu membawa kemakmuran kepada negara ini. Perikatan Nasional itulah yang membawa bencana kepada negara ini. Jadi ini pandangan saya berkenaan dengan isu yang seperti ini, yang mana saya lihat bahawa mereka-mereka yang ada dalam parti bersatu ini adalah pemimpin-pemimpin yang perlu kita rakyat tolak. Kerana mereka-mereka inilah yang sebenarnya banyak juga bermasalah. Yang menindas kita hari ini adalah pemimpin-pemimpin mereka ini. Jadi inilah pandangan saya berkenaan dengan isu ini. Jadi saya harap di PRN Johor kali ini rakyat menilai pemimpin itu, dan kita harus memberi ruang kepada pimpinan baru, pimpinan yang bersih, supaya tidak berlaku hal-hal seperti ini. Jadi kita juga lihat bahawa apabila Parti Bersatu ini ditubuhkan, dan yang mana kita lihat kursi-kursi diberikan oleh Pakatan Harapan kepada mereka, malah banyak yang kalah juga. Jadi sia-sia waktu itu. Hari ini kita pula yang kerugian, kerana yang menjatuhkan Pakatan Harapan itu adalah mereka-mereka yang ada dalam Bersatu, serta kata-kata ataupun mereka-mereka yang berpaling tadah kepada parti mereka. Jadi mereka-mereka ini perlu kita tolak. So itulah penjelasan saya berkenaan dengan isu ini, agar rakyat dan pengundi-pengundi yang ada di PRN Johor kali ini memilihlah calon yang kamu rasa sesuai, dan jangan lagi memilih parti-parti yang dirasakan kurap ataupun salah guna kuasa ataupun menindas kita rakyat ni, demi kita ni untuk mendemokrasikan kita punya sistem yang ada, reformkan sistem kita yang ada, demi kestabilan politik dan juga ekonomi negara kita ini, supaya kita ni sebagai rakyat hidup sejahtera, dan juga kita tidaklah perlu memikirkan politik ini apabila tidak musimnya politik. Sekian, terima kasih.